Assalamualaikum guys, welcome to my channel. So di video kali ini kita akan buat benda yang lain, iaitu kita akan buat video tentang perkara mistik seperti hantu ataupun bangunan yang menyeramkan. Apa yang senang cerita, apa yang serang, aku akan share. So untuk video kali ini, tajuk untuk video kali ini iaitu pocong. Apa itu pocong? Mesti korang tahu apa pocong yang pegang. Biasanya pocong ni pocong ni dia famous dekat sama di Indo dan Malaysia. So kita di Malaysia kan. Okey. Pocong ni seperti korang nampak, dia menyerupai seperti mayat. Ya. Seperti korang nampak, bila orang mati kita akan dibalut dengan kain kapang. So begitu juga pocong. Dia seperti mayat hidup senang cerita. Bukan zombie mayat yang bangkit. Mesti kau akan tanya, kenapa tiba-tiba pocong ni bangkit sampai dikacau orang? Ataupun dia orang yang kebumikan dia lupa nak buka tali pocong dia. So dia bangun untuk meminta tolong untuk membuka, ataupun dia ingin meminta maaf kepada orang yang dia buat salah. So hari ni aku akan uraikan satu persatu mengenai pocong ini. Okay, stay tune. Okay, kita akan cerita satu persatu. So mengikut maklumat yang aku jumpa, aku akan beritahu biasanya tiga jenis pocong kebiasaannya. Apa yang aku baca dalam apa-apa pun. Yang pertama, pocong ni dia akan muncul apabila mayat dia terlupa, orang tu terlupa untuk membuka tali pocong dia. So dia akan bangkit dengan rupa yang mengerikan. Dia cuba ingin menyuruh orang untuk membantu dia untuk mengikat tali pocong itu. Dan yang kedua, dia akan muncul dengan muka yang mengerikan juga untuk meminta maaf kepada orang yang dibuat salah. Apa yang dia tanggung selama ni di dunia, dia jalan lompat sini lompat sana. Of course orang takut. Siapa tak takut kan muka yang mengerikan itu. Ataupun yang ketiga, kemungkinan pocong itu adalah jin yang menyerupai pocong. Ataupun ada orang kata pocong ni dia digunakan oleh dukun atau pengamal-amal ilmu hitam. Dia menggunakan mayat itu untuk menakutkan orang. Kebiasaannya pocong ni dia akan muncul pada waktu maghrib ataupun selepas maghrib lah. Sebab tu orang tua cakap, kalau nak main, jangan main boleh, tapi main sebelum maghrib. Bila waktu maghrib tu, kamu dikenaki masuk ke rumah. Kalau korang nak pergi masjid tu boleh. Maksud aku kalau macam orang yang bermain waktu maghrib ni, bahaya tau. Biasanya bukan setakat pocong saja, makhluk-makhluk lain pun akan aktif pada waktu itu. Kebiasaannya pocong dia akan kalau kau nampak, biasa pocong dia akan melompat di kawasan kubur lah. Dia akan melompat mengelilingi kubur. Ya, itulah apa yang aku tahu. Sejuk sangat. Setelah tubuh dia dah sempurna, dia dah habis apa yang dia perlukan. So apa yang aku tahu, dia akan terbang melayang-layang ke udara. Saat terbang melayang itu, tubuhnya memanjang seperti kain selendang putih. Selendang. Kalau korang tak tahu nak cakap apa. Okay. Kadang-kadang ada sebagai pocong, dia matanya terkeluar. Ada sebagian aku tak tahu pocong tu, sebab kadang-kadang pocong ada berlainan rupa. Pocong yang kau tahu, dia mati terkeluar. Ada juga macam tiada mata. Dan muka dia ni seakan macam tengkorak.
dia tak diisi macam kita ni. Tak diisi. Memang tiada. Bila kita terjumpa pocong, of course kita akan takut. Kalau kau tahu, kalau jika anda terjumpa pocong apa, kau jangan lari. Dia akan kejar korang. Di mana korang ada, dia akan ada. Sebab tu, jika anda terjumpa pocong apa, anda dikendaki baca ayat-ayat Al-Quran. Ni contoh sajalah apa yang aku tahu. Kita baca bismillah dan baca Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Dan jika anda pergi ke tempat-tempat yang sunyi, jika anda terjumpanya, seperti aku cakap, anda akan baca bismillah dan baca Al-Fatihah dan baca ayat kursi sebagai penutup dia. Dan korang janganlah belagak macam Adiwira hero. Benda ni bukan main-main. Benda ni bukan dalam cerita. Dalam cerita tak semuanya betul. Mungkin ada movie yang benar. Tapi kalau ilmu kita tak kuat, tak tahu apa yang jadi. Jika anda belagak berani apa pun, kita tak tahu apa yang akan terjadi, apa yang pocong tu boleh buat. Mungkin akan malapetaka akan datang. Ini kerana kita sendiri tak tahu. Ini kerana kita sendiri tak tahu adakah tali pocong itu sengaja dibuka atau tidak disengaja dibuka semasa kebumikan dia itu. Bagi penduduk kampung, dia percaya perkara mistik ni. Apabila keluarga dibunuh dengan cara yang tidak wajar, seperti diperkosa lalu dibunuh atau dibunuh dengan secara tidak wajar sebagainya. Akan tetapi pihak polis masih belum menjumpai ataupun pihak polis belum menjumpai siapa pembunuh orang itu. Maka kadang-kadang mayat itu akan terus bangkit untuk mencari orang yang membunuhnya, dikana hidupnya tak tenterang. Okey, seterusnya, seperti aku cakap, jin juga sebenarnya boleh merupai pocong. Jin ni boleh berubah berbagai bentuk. Jin diterbagikan kepada beberapa golongan. Yang paling jahat adalah jin kafir. Jin kafir ini boleh menyerupai apa-apa saja dia inginkan. Bahkan dia boleh muncul dia juga boleh menyerupai pocong. Jin ni sebenarnya dia suka tinggal tempat-tempat yang sunyi. Macam di atas pokok, buluh yang lebat, di atas pokok besar atau di rumah yang sudah lama ditinggalkan. Rumah lama pun dia akan berduduk juga. Ataupun rumah itu yang tidak berpenghuni dah. Sama seperti manusia. Mereka juga dia memiliki keturunannya sendiri. Kebiasaannya jin ni boleh menyerupai bentuk pocong ini cara yang berbeza. Satu pocong jenis yang boleh muncul di atas pokok, di sebalik dinding atau pohon dengan separuh badan dia. Dia kadang-kadang dia tidak akan muncul dengan badan yang penuh. Ciri juga berbeza. Mata dia cenderung bernyala macam berwarna merah atau biru. Jika anda bertemu dengan pocong jenis ini, maka cepatlah anda berbaring badan anda di atas tanah dengan posisi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Selanjutnya bacalah ayat kursi. Janganlah berdiri atau lari kerana jin ni boleh merasuk kita. Kebanyakan orang Malaysia panggil kerasukan lah. Dan ada sebahagian besar juga pocong ni, sebahagiannya besarnya dukun juga menggunakan dia. Dia menggunakan pocong itu untuk menakutkan orang ataupun meminta permintaan daripada makhluk-makhluk ini. Ciri-cirinya adalah biasanya tubuh pocong ni yang digunakan terlihat utuh atau di wajahnya masih terdapat kapas di matanya, hidungnya kecuali mulut. Jika anda sering kali bertemu dengan kelibat seperti ini di rumah, itu tandanya ada orang yang berniat jahat dengan anda. Apa yang anda perlu lakukan,
jika ada pocong berada di dalam rumah anda, pertama anda tabur garang di sekeliling rumah anda dengan dengan membaca surah Yasin pada waktu maghrib ataupun di waktu isyak ataupun di tengah malam. Seeloknya baca Yasin secara berjemaah lah, senang, secara berjemaah. Itu lebih elok lah. Tapi baca seorang pun boleh, tapi kalau lagi best baca secara berjemaah lah. Anda kadang-kadang perlu berwaspada dan berhati-hati dengan jenis pocong ni, kerana ia boleh meludah anda. Apa yang terjadi setelah tubuh anda diludahi adalah tubuh anda boleh melepuh atau hangut. Sekiranya anda diganggu oleh makhluk-makhluk halus, anda jangan minta pertolongan dengan bomoh yang menggunakan ilmu hitam. Anda hanya perlu meminta tolong dengan Allah, kerana makhluk-makhluk ini semua Allah yang cipta. Dia lebih mencipta jin. Allah yang mencipta jin. Allah juga yang mencipta manusia. Jin dan syaitan yang ditugaskan untuk menguji keimanan di dalam diri manusia. So, itu saja untuk perkongsian aku untuk video kali ini. Aku harap video ini dapat memberi iktibar dengan korang, dapat membantu korang. Kalau ada kekurangan, aku minta maaf. Ya, sebab ini kali pertama aku buat video perkara mistik ni. Aku tahu mungkin aku banyak perlu memperbaiki lagi. Apa yang aku cakap ni mungkin ada gagak-gagak. Mungkin kurang cerdas, aku minta maaf. So, jangan lupa like, share, subscribe my channel. Aku Daniel. Aku akan jumpa anda di lain video. Bye bye. InsyaAllah. Assalamualaikum.